ulama besar Fatani negeri petani kita ni, dah dalam cara waktu, jarak ataupun jarak waktu, masa waktu antara penghujungan abad yang ke-18, yakni tahun 1800 lebih kurang lah. Dah 1800 pergi sampai pada tahun 1000 dan tahun 2000 ni. Ni 2021. Tahun 2000 tu lebih kurang itulah abadnya, dimulai dengan tokoh bernama Syekh Daud Al-Fatani. Mana tu tahun 18 mari pada tahun 2000. Situ tu lebih kurang dalam 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Maka situ tu timbulkan abad tu. Masa tu zaman tu orang panggil, kalau kita kira mari abad tu korang yang berapa dah. Kalau kita kira mari, kalau hak Islamnya tahun hijrah ialah 1200. 1200 lebih kurang tu orang panggil korang yang yang ke-12. Dah ataupun hampir masuk ke korang yang 13 tu. Jadi timur di situ orang panggil satu tokoh, satu ulama yang besar, namanya Tok Syekh Daud kita, Syekh Daud Al-Fatani. Maka Syekh Daud Fatani kita ni satu ulama yang masyhur lah, bagi kita semua terkenal dengan mereka. Terkenal beliau ni satu ulama yang besar di dalam petani kita. Ulama yang sangat-sangat besar, sangat-sangat tokohnya, sangat-sangat besar yang duk gapo duk berjualnya ataupun duk bawanya, duk sebarkan agamanya hingga sampai kepada kita saat ni tu lebih kurang jadi pada tahun tu kita kira mari ni jadi ambil daripada Tok Syekh Daud kita ni, dikatakan digelarkan Tok Syekh Daud Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, satu syekh yang besar, ulama yang amat-amat besar yang kita kenali semua di Nusantara kita, tanah Melayu kita, Taning, daripada Malaysia, Kelantan, apa saja semua, daripada Malaka, daripada Singapura, daripada Indonesia, terkenalkan Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Maka kata wafat dia nya, mati Syekh Daud kita ni 1847. 1847 hingga sampai sekarang ni hampir-hampirnya, kalau kita kira hitungnya marinya lebih kurang hampir kat 200 tahun, 174 lebih kurangnya. Kitabnya, karangannya, nama penuh beliau ialah Daud bin Abdullah bin Idris Al-Jawi Al-Fatani Al-Malayuwi. Nama penuh ni, dia nya nama Daud bin Abdullah bin Abdullah ibni Idris Al-Jawi Al-Fataniyu lagi pula Al-Malayuwi. Makna dia ni nama Daud, anaknya kepada Abdullah, ayah dia nama Abdullah, cik dia nama Idris, cik dia nama Idris, lagi pula dia ni Al-Jawiyu, orang yang bahasa Jawa, bahasa Jawi itulah. Orang kita lah bahasa Jawi, tuturan Jawi, takbir Jawi, kecek Jawi, tulisan pun Jawi, tuturan pun Jawi. Dah tuturan Jawi. Kita jangan lupa lah Jawi kita ni. Kadang kita learning jadi setengah-setengah teori peling tau. Nak berkecek lah, kadang-kadang nak berkecek, nak tinggal luah Jawi siapa tua tak reti, orang suruh Jawi pun tak reti, tu bukan dia orang tu. Kita anak Melayu, anak petani, lagi pula orang Jawi, kena berreti kecek Jawi, tulisan Jawi. Tengok Tok Syekh Daud kita ni, ya bangsa dia Al-Jawiyu, orang yang bahasa Jawi, orang kecek Jawi, tuturan Jawi, tulisan pun Jawi. Tok Syekh Daud kita lebih laginya, dia ni tulisan kita, cakap pai kita ni cakap pai Jawi. Pergi ke mana, atau kecek luar kampung dah, nak pergi ke mana, buat gapo, apa khabar, tu dia panggil cara kecek pai. Tapi kalau cara kita tu apa khabar, pergi ke mana, dah kan. Kemudian orang yang pilihkan masalah tuturan Jawi, lepas tu mari tulis pula dengan bahasa Jawi ni. Siapa dia? Orang hak mula-mula, orang panggil tulis Jawi dengan bahasa Jawi. Kutikkan kelimah-kelimah tu di hak dok kecek tu, kecek dengan bahasa bahasa Jawi, tulis Jawi. Maka dikatakan ulama, orang yang tulis Jawi mula-mula yang dikatakan Tok Syekh Daud kita ni juga. Kerana Syekh Daud kata kan, sebab apa dia pilih daripada luah Jawi, tulis Jawi, alif ba ta sa jing. Ada pun Jawi kita ni dia tambah pak lagi, po ngo cho po ngo cho go. Adapun dalam luar Arab dia tak ada tu, po tak ada, cho tak ada, ngo tak ada, go tak ada. Kerana Tok Syekh Daud kita jawab tu, sebab dia pilihkan tulis Jawi dengan bahasa hurufnya
orang panggil huruf Quran. Kenapa? Kerana huruf Jawi ni hak dipilihkan serupa dengan huruf Quran. Cara eja alif ba ta ni, kerana orang panggil huruf Jawi ni orang panggil huruf yang paling dekat dengan Al-Quranul Karim, hak nombor satu sekali. Sebab itulah dituliskan masalah Jawi, dituliskan Jawi kerana masalah Jawi tu ditulis dengan Jawi kerana orang panggil huruf yang paling dekat dengan Al-Quran sekali. Sebab itulah amun nak pesan kepada adik-adik ataupun kepada adik-adik, kepada anak-anak, pada ibu-ibu dan ayah semua, kita ni kena bahasa bersyukur boleh kecek Jawi. Lagi pula bersyukur boleh kecek dengan bahasa Jawi. Patut orang panggil boleh tulisan dengan bahasa Jawi, catat bahasa Jawi. Jangan kita duk tinggal ni kadang-kadang kita kecek Jawi, lepas tu kita tulis dengan bahasa Sia dalam Facebook, dalam apa saja, itu orang panggil tak comel lah. Boleh kita kecek bahasa Jawi dah, kita tulis pun jadi tulis Jawi. Hak tu yang paling comel. Kerana Syekh dak tengok dia bangsakan diri dia Al-Jawiyu, yang bahasa dia tu pada Jawi. Badak orang Jawi, makna kata kecek Jawi, tulisan pun Jawi. Deh. Dan lagi pula dia saat ni tu Al-Fataniyu, satu orang yang dibahasakan kepada cerdik. Dia ni orang yang dibahasa pada Al-Fatani. Apa Fatani? Yakni orang yang dibahasa pada cerdik, kepada bijaksana. Lagi pula Al-Malayuwiyu, orang yang bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kan bahasa Melayu. Bukan bahasa Sia, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Mak Saleh, bukan bahasa Negro, bukan bahasa bahasa Negro, bahasa Takaroni, bukan. Bahasa Melayu. Bagaimana beliau lebih dikenal dengan penggilang Tok Syekh Daud. Fatani saja, penggilang, panggilan. Dikenali dengan panggilan atau mana beliau lebih dikenal dengan panggilan Tok Syekh Daud Al-Fatani. Tok Syekh Daud Fatani, Syekh Daud tu makna kata kelimuh ataupun gelar hak yang dikenali ataupun dimakruf, ditelatah di kalangan Nusantara, tanah-tanah Melayu kita dengan Tok Syekh Daud Al-Fatani. Kemudian dia ni dikatakan dikenali kata dia ni orang panggil Tok Syekh Daud Al-Fatani. Menurut Tuan Haji ni Ishaq Daud, kampung Tikah, Takeh, kampung Takeh, Datuk Syekh Daud Idris atau Tok Wan Darashid atau Senik, adalah anak kepada Tok Wan Abu Bakar bin Wan Ismail, bergelar Tok Kaya Pendek. Tok Kaya Pendek. Makna kata tok nenek dia ni namanya makna kata adalah anak kepada Tok Wan Abu Bakar. Makna kata Wan Abu Bakar Wan Ismail bergelar Tok Kaya Pendek bin Tok Wan Fakih Ali. Mana bunda bernama Wan Fatimah, anak Wan Salamah, anak Wan Nisa, yang menjadi isteri kepada Tok Bendahara Wan Suban. Wan Yusuf bergelar Tok Kaya Ratna Deraja bin Fakih. Maka Syekh Daud kita ni berlima. Dia ada berapa beradik? Kalau kita kira mari ni Tok Syekh Daud kita ni, kalau kira mari dia ni 5 beradik. Syekh Daud Al-Fatani, Tok Syekh Daud Al-Fatani ni kalau kita kira mari dia tu 5 beradik. Syekh Daud kita sendiri, Patuk Syekh Abdul Qadir, Patuk Syekh Idris, Patuk Syekh Abdul Rashid. Nama saudaranya yang seorang lagi tu tak cerak. Jadi makna dia tu 5 beradik. Ayah dia tu nama Abdullah, cik dia tu nama Idris. Lepas tu keluarga-keluarga dia tu dinama orang gelarnya Tok Kaya Pendek. Makna orang Tok Kaya lah. Makna kata di kawasan Parit tu, makna orang kaya. Daripada keturunan, daripada Tok nenek dia tu digelarkan Tok Kaya Pendek, yang ada di kawasan Parit. Kemudian Tok Syekh Daud kita ni orangnya berapa beradik? Kalau kira mai 5 beradik. Dia nama Syekh Daud bin Abdullah, dan pula adik-beradik nama Syekh Abdul Qadir. Syekh belaka pok dia ni. Jadi kawasan mana? Jadi tok-tok guru belaka, Syekh Daud sendiri, Syekh Abdul Qadir kakak dia, Syekh Idris dan pula Syekh Abdul Rashid. Hak sore lagi pada saudara dia tu tak cerak. Dah tak cerak. Nama gapo sore lagi. Tapi nak kata fok dia tak adik-beradik, dia tu lelaki belaka, jantan belaka. Lagi pula jadi guru-guru belaka. Jadi orang-orang alim. Lepas tu Tok Syekh Daud yang pelik laginya, masa dia karyakan kitab tu, kata ulama'nya, ulama' petani kita lah. Jadi waktu dia duk karyakan kitab, maka tangi dia tu tubik cahaya.
Kalau orang panggil masalahnya, nah kan jari dia tu tubik cahaya. Masa tu orang tak ada pelita kan. Pelita Faifa tak ada, pelita tu ada kalau ada pelita trik ataupun pelita gas ya. Nah, masa tu tak ada. Kamar dia karingnya tu orang panggil karing dengan kena dengan jari, jari tapi waktu malam tu tubik cahaya. Tubik cahaya dan tubik warna di tangan di jari dia untuk dia nak mengalir. Itu satu keberkatan. Satu orang panggil keberkatan karamah yang Allah Ta'ala bagi pada Tok Syahdat kita Al-Fatah ni. Nah, karena tu tubik cahaya di jari-jari dia. Kelahirannya, Syahdat kita lahir dia mana? Timur dia di mana? Nash'atuhu wa hayatuhu. Timur dia di mana? Kelahiran dia tu di mana? Ni. Beliau dilahir di Kampung Parit. Di Kampung Parit. Kita tahu dah Kampung Parit. Kampung Parit ni, kalau kita mari sebelah balik Taning tu, ia duduk sebelah balik kiri lek sana pada sejik Khisik. Lek sana kepada sana daripada Corowo sikit. Maka ia adalah di situ tu. Nah, jalan Pak Ling tu kalau kita tengok lek kanan tu orang panggil Telaga Tok Syahdat. Yakni hak orang dak buat masjid lah ni, tempat Jamiah Ulama Fatani Darussan Kampung Parit lek sana tu sikit. Kawasan tu lah orang panggil kawasan tu. Mari kalau kita mai lek Taning Lakoh Gresik, Lakoh Mengkoniau tu, lepas tu Lakoh Corowo, lepas tu ada sebelah Kelane tu Telaga Tok Syahdat. Situ orang panggil Kampung Parit. Maka situlah tempat timur dan tempat kelahiran dan tempat diberanakkan akan Tok Syahdat kita Al-Fatah ni. Beranak di situ. Tu ibu bapa ambil dengar benda-benda ni, kalau kita dengar baik-baik, semudah-mudah kita boleh royak kepada anak-anak cucu kita. Nak royak kata ulama-ulama di Taning kita ni bukan kata ulama-ulama kebiasa. Dengan sebab mereka lah kita boleh kenal Islam, dengan sebab mereka lah kita boleh kenal akidah, dengan sebab mereka lah kita boleh kenalkan Allah, dengan sebab mereka kita boleh kenalkan Quran, dengan sebab mereka kita pandai tulis Jawi, dengan sebab mereka kita boleh kenalkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab lama. Ini ibu bapa yang kita nak kepada kita dapat fikir di hari ni. Dengan sebab Tok Syahdat kita sore ni, Tok Syahdat ulama Al-Fatah ni yang besar ni dikatakan tokoh agama dan tokoh Islam dan tokoh ulama-ulama petani yang paling besar. Semua orang-orang di sini dapat boleh kenalkan kitab Jawi, boleh tulis kitab Jawi, boleh pandai kecek bahasa Jawi, tulisan pun Jawi, boleh kenalkan Quran, boleh kenalkan akidah, boleh kenal tentang Allah, boleh kenal tentang Quran, hadis, apa saja. Semua ni orang panggil budi bahasa daripada ulama-ulama besar Fatani kita nama Syahdat Al-Fatani. Jadi kalau kita ni duk terlupa kepada sejarah hidup bagi ulama-ulama Taning kita, makna kata kita ni sejauh-jauhnya daripada Islam, sejauh-jauhnya daripada Allah dan sejauh-jauhnya daripada agama Allah. Kerana mereka inilah gerbang mereka, cocok tanam mereka, tabur benihkan ilmu Allah di Taning jalan kita. Siapa di hari ini orang kita kenal Allah. Di hari ini bunyi bel di masjid. Di hari ini ada masjid-masjid duk bel, di masjid duk baca Quran, di sekolah-sekolah budak-budak dan kanak-kanak boleh mengajikan agama. Dengan sebab gerbene mereka tinggalkan kitab-kitab, mereka tinggalkan tulisan-tulisan daripada kitab Muniyatul Musalli, daripada kitab Furu'ul Masail, daripada Al-Bahrul Wafi, daripada semualah banyak daripada kitab Tok Syahdat kita Wusyahul Afrah, Wusyahul Hafrah, daripada kitab Aqidatun Najm, banyaklah daripada kitab-kitab Tok Syahdat. Inilah patut yang kita fikir, patutlah kita saat ni tu memikirkan kepada ulama-ulama yang tinggalkan sejarah hidup mereka yang baik, yang boleh kita fikir. Kerana kitab Muniyatul Musalli ni beratus-ratus tahun dah. Cetak sekali habis, cetak sekali habis. Siapa beratus tahun, siapa sekarang orang tak jemung dengan kitab Muniyatul Musalli kerana keberkatan bagi Tok Syahdat kita. Di Parit marhum yang hafiz Kampung Krisik, dekat dengan Kampung Krisik kira-kiranya lebih kurang dengan Kampung Krisik tu 7 km di sebelah selatan bandar Fatani. Kalau kita kira mari tu tak nak siapa manalah 7 kilo, tapi dia tulis sini 7 km lebih kurangnya. 7 kira-kira 7 km di sebelah selatan bandar Fatani. Kampung bandar di selatan bandar ataupun ibu kota petani sekarang. Lebih kuranglah kalau ngatan itu, kalau ibu kota petani itu siapalah, lebih kurang 7 kilo. Kampung Parit dengan bandar petani sekarang dengan Merang Tani sekarang itu lebih kurang 7 kilo. Tetapi tarikh kelahiran menjadi perselisihan pendapat di kalangan para pengkaji dan peminat sejarah umpamanya. Dia kata selisih sikit masalah
tarikh kelahiran, bagi masalah tarikh lahir dia tu bila, mana syahadat kita beranak bila, hak tu orang panggil ada selisih sikit dan ada telikah sikit, ada orang panggil tak makna tak jadi sepakat sikit lah. Ada yang mengata bahawa Syekh Daud hidup sezaman, dan pula apa dia dengan Syekh, dengan Safar guru Wan, dengan Syekh guru Wan, dengan Safar guru Wan, apa dia ni sezaman. Jadi makna tak syahadat kita hidup sezami dan Safar guru Wan dengan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Kata setengah tu makna kehidupan dia saat ni tu dia dengan zaman Tok Syekh Daud kita tu dengan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. 17-10 juga. Ataupun hingga siapa pada 18-12. Tok Syekh Daud kita ni hidup dia saat ni tu. Makna kata tahun 17, kalau kita tahu 17-10 ni makna kata sekarang tu lebih kurangnya dekat-dekat 300 tahun lah kalau 17. Kalau ia beranak lahir tu pada tahun 1710, mai tahun siapa sekarang tahun 2021 ni, makna kata hampir-hampir 300 tahun lah. Kata setengah tu 18, kalau 18 tu 200 tahun. Makna tu ini masalah sejarah hidup dia tu duk jadi selisih di antara pencipta-pencipta ataupun daripada pengkaji peminat daripada sejarah. Tu makna kata duk jadi selisih sikit. Belajar dia kat saat ni hidup dia, makna lahir kehidupan dia tu di mana? Makna kata lahir di hidup ataupun timur dia tu di Kampung Parit, dekat dengan Krisik, lebih kurang dengan bandar petani sekarang 7 kilo. Kamar dia belajarkan syahadat kita ni di mana? Menurut cerita Haji Ni Ishaq lagi pada peringkat awalnya. Jadi syahadat kita ceritanya menurut cerita mengaji dia. Yang mengaji menurut cerita Haji Ni Ishaq. Makna yang mengaji mula-mula kepada Haji Ni Ishaq. Pada peringkat awalnya Syekh Daud berguru dengan keluarganya. Makna dia berguru dengan keluarga dia sendiri, adik-beradik dia yang ada di Kampung Parit yang mengaji situ sendiri, yang memang terkena alim. Makna kata Ni Ishaq ni daripada keluarga dia, daripada adik-beradik dia, kamar dia mula-mula sekali yang mengaji dengan keluarga dia di Kampung Parit saat ni tu. Di Kampung Parit lepas tu memanglah dia satu dikenali. Haji Ni Ishaq ni satu orang yang alim di zaman tu. Seorang daripada mereka dikatakan bernama Syekh Safiyuddin, bapa saudaranya. Kata setengah yang ngaji di pak saudara dia nama Syekh Safiyuddin. Kata ngaji pula kepada Ni Ishaq. Pada keluarga dia orang alim di kawasan Kampung Parit duk ngaji mari. Masa dia tu muda-muda duk ngaji kepada waris-waris dia sendiri. Ada juga pendapat yang mengata gunungnya Syekh Daud, Syekh Daud menerima pelajar asasnya di Fatani selama 5 tahun. Mana kata gunungnya ataupun apa ni, ada juga pendapat yang mengata Syekh Daud menerima pelajaran asasnya tapak dia ngaji mana. Gunungnya ataupun asasnya tapak dia mengaji saat ni di Fatani lebih kurang lama mana? Selama 5 tahun. Makna tak syahadat kita duk ngaji di petani ni lebih kurangnya 5 tahun. 5 tahun saja. Kamar dia pergi ke Aceh. Lepas daripada yang ngaji di petani 5 tahun kepada keluarga dia Ni Ishaq, kepada Safiyuddin daripada bapa saudara dia duk ngaji 5 tahun. Lepas dah tu dia pergi ke Aceh selama 2 tahun. Jadi 7 tahun. Ngaji taning 5 tahun kepada keluarga dia. Lepas tu pergi ngaji ke Aceh saat ni tu lebih kurang 2 tahun. Pula selepas itu menyambung pengajiannya di Makkah. Lepas pada tu segi sambung ngaji di Mekah. Lama mana ngaji Mekah? Selama 30 tahun. 30 tahun. Dekat-dekat 40 tahun dah. Ngaji rumah 5 tahun. Ngaji Aceh 27. Lepas tu ngaji Mekah ialah 30 tahun dah. Jadi 37 tahun. Masya Allah. Orang dulu mengaji ni. Tak aling buat apa tengok pengajian demo lamanya. Panjangnya masa ngaji di petani saja 5 tahun, pergi ke Aceh 2 tahun, lepas tu pergi ke Mekah 30 tahun. Ngajinya masa ni 37 tahun dah. Dan akhir sekali di Madinah. Ngaji Madinah pula 5 tahun. Jadinya 40 berapa? Yakni 37 campur dengan 5 tahun, jadinya 42 tahun. Syekh Daud ngaji ni 42 tahun.
Allahu Akbar. Ibu bapa dah, kita tengok ulama-ulama dulu ngaji 42 tahun. Baru mereka saat ni tu orang panggil jadi gapo buhurul ilmi. Jadi orang panggil jadi lauk-lauk bagi ilmu. Mereka dikatakan bahir, orang yang mahir. Lagi pula mereka dikata orang yang mahir, lagi pula orang yang dikatakan buhurul ilmi ataupun dikata fuhlul ilmi. Mereka tu dikatakan lauk-lauk ilmu. Mereka tu dikatakan jatang-jatang daripada ilmu. Mereka dikata orang-orang yang mahir tentang masalah ilmu. Dah mahirun fil ilmi. Lagi pula mereka tu dikata buhurul ilmi. Mereka dikata fuhlul ilmi. Ni nak kata sebab apa? Pengajian mereka sangat-sangat lama. Sebab itulah Imam